Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah. Yang pertamanya bersyukur. Alhamdulillah. Ya, hari ini setelah sekian lama Ustaz tak mengajar tahun 5, yang mana yang Ustaz ajar cuma satu kelas je. Tapi Alhamdulillah hari ni Ustaz dapat jumpa dua-dua kelas. 5 bijak dan 5 best tari. Yang mana 5 bijak ni memang kita dah lama sangat tak jumpa kan. Waktu sejarah aja mesti ada kekangan. Setiap kali kelas subjek sejarah mesti Ustaz tak masuk. Mesti Ustaz tak boleh masuk. Cuti dan sebagainya. So hari ini kita dapat jumpa Alhamdulillah untuk teruskan kita punya pembelajaran walaupun tak dapat kita berjumpa secara bersemuka kan, tapi kita dapat jumpa juga macam ni. Alhamdulillah. Okey, baik, sebelum kita mulakan kelas kita, kita baca doa sama-sama. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syura alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Selesai. Okey, so hari ni kita nak masuk untuk tajuk yang seterusnya. Okey, awak boleh buka buku teks muka surat 16. Okey, awak boleh buka buku teks. Kita akan mulakan hari ni dengan daripada muka surat 16 buku teks awak, iaitu unit 2. Tajuk agama Islam di Malaysia. Hari ni kita nak bincang berkaitan dengan agama, terutama sekali berkaitan dengan agama Islam. Dan sebelum ni, masa unit yang pertama kita bercerita ataupun kita tahu berkaitan dengan sistem raja. Sejarah berkaitan dengan institusi raja. Bermula daripada kerajaan awal Melayu, iaitu zaman-zaman awal-awal dulu, Melaka dan sebagainya, sehinggalah zaman penjajahan British, sehinggalah zaman penjajahan Jepun, dan sehinggalah kita merdeka. Macam mana perkembangan institusi beraja daripada zaman dulu sehingga sekarang. So kita dah tahu dah, raja dulu berkuasa mutlak sampailah zaman penjajahan. Okey, kuasa raja terhad kepada agama sahaja. Dan sehinggalah hari ini merdeka, raja itu raja berperlembagaan. Ada sekatan-sekatan jugalah kepada raja. Raja tidak berkuasa mutlak seperti zaman awal Melayu dulu. Raja tertakluk kepada perlembagaan ataupun ada undang-undang. Okey, baik. So hari ni kita nak bercerita ataupun kita nak tahu berkaitan dengan agama Islam di Malaysia. Awak boleh tengok, tidak Ustaz buka slide Ustaz Mana Ustaz buka slide? Kan? Mana slide Ustaz? Sama. Kejap. Kenapa Ustaz tak boleh share ni? Kejap ya.
Okey, nampak tak Ustaz punya slide? Nampak tak? Nampak? Nampak. Okey. Okey, bagus. Ya. Tak besarkanlah. Okey. So hari ni kita sama-sama kita nak tengok, okey. Tajuk kita hari ni adalah okey, masih lagi dalam tajuk satu warisan negara kita. Cuma hari ni kita fokus kepada agama Islam di Malaysia. Ustaz nak tanya Alia, apa nama Ustaz lupa lah, Alia Amani. Ya. Okey, Alia Amani. Rasa-rasa awak lah agama Islam ni ada di negara kita ni sejak bila? Sejak bila? Sejak zaman penjajahan British. Sejak zaman penjajahan British. Okey, itu jawapan Alia Amani. Okey, dia ulahak ke dia ulahak? Dia ulahak? Ada tak dia ulahak? Tak ada siapa ya saya nak tanya, kat sini nama bukan nama awak ni. Saya tak tahu lelaki ke perempuan ni. Mana yang lelaki? Akil Izzuddin. Bukan Mike, Akil? Ya. Okey, Akil, bagi tahu Ustaz. Rasa-rasa awak lah agama Islam ni berada dekat negara kita ni bermula daripada bila? Akil. Sejak bila agama? Oh, bisingnya. Akil. Sejak bila? Sejak Hang Tuah. Sejak zaman Hang Tuah. Wah, bagus jawapan dia. Zaman Hang Tuah. Okey, tutup mic. Terima kasih. Okey. So, kita tengok hari ni Okey, apa yang kita belajar hari ni, okey. Apa yang awak akan dapat, okey, menyatakan tentang agama Islam adalah warisan negara kita sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya betul lah tadi kan. Akil kata sejak zaman Hang Tuah. Kita tahu zaman Hang Tuah tu adalah zaman Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya kita akan tengok macam mana Islam tu masuk ke tanah Melayu melalui Kesultanan Melayu Islam. Okey, baik. Yang kedua, menyatakan Islam sebagai agama persekutuan dan perlembagaan. Okey. Islam itu adalah agama persekutuan. Kita tahu sekarang, Islam adalah agama rasmi di Malaysia. Dalam masa yang sama, kita tidak menolak, kita tidak membantah ataupun menindas agama lain. Okay? Yang seterusnya akan menyatakan peranan Islam dalam membentuk perpaduan. Macam mana Islam itu membentuk perpaduan. Yang mana kita tahu dekat Malaysia ni kita ada macam-macam budaya, kita ada macam-macam agama. So macam mana Islam itu membentuk perpaduan, kita boleh berkawan dengan semua agama, kita boleh berkawan dengan semua bangsa. Okay. Di akhir pembelajaran murid dapat apa? Murid dapat menyatakan Islam sebagai agama warisan sejak zaman Kesultanan Melaka dan menyatakan peranan Islam dalam bentuk perpaduan. Kita tak elak, Malaysia kita tak boleh elak daripada perpaduan. Yang mana negara kita ni ada macam-macam, Melayu, Cina, India. Kita belum lagi pergi dekat Sabah, Sarawak yang ada macam-macam bangsa, Kadazan, Iban. So banyak. Okay, baik, kita pergi seterusnya. Agama dianti, kepercayaan dihormati. So kita akan tengok apa agama yang ada dekat Malaysia. Yang pertama biasalah. Yang pertama ialah agama kita, agama Islam. Ustaz nak tanya. Ustaz nak tanya Bahira. Bahira, bukan Mike, Bahira. Mana Bahira? Ya Ustaz. Ya Bahira. Bahira. Ustaz nak tanya. Agama Islam,
Okey. Agama Islam yang kita anuti sekarang ni ada dua benda yang penting. Ada dua rukun yang penting. Rukun apa, Bahira? Hmm. Ada dua rukun yang penting untuk kita pegang. Apa dia? Rukun apa dan rukun apa? Ada dekat slide Ustaz tu. Tengok. Hmm. Rukun apa dan rukun apa? Percaya pada rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam dan rukun iman. Okey, kita tengok kat situ slide Ustaz. Agama Islam. Agama Islam dibawa oleh golongan pedagang. Okey, yang mana kita tahu awak dah belajar sebelum ni. Okey, macam mana pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, okey, Melaka adalah merupakan tempat salah satu tempat pedagang berhenti. Maknanya dia berhenti kan zaman dulu, zaman-zaman lama-lama dulu, zaman-zaman lama pengangkutan utama ketika itu adalah kapal. Maknanya nak pergi negara lain, nak pergi daripada sana ke sana, negara lain ke negara lain, nak pergi berdagang ke mana-mana, pengangkutan utama adalah kapal. So kalau kapal mestilah kita nak cari pelabuhan. Okay? Tahu atau tak tahu, fakta berkaitan dengan Melaka. Melaka adalah tempat pelabuhan yang sangat-sangat popular, yang sangat-sangat orang nak pergi mana pun mesti akan singgah ke Melaka. Betapa hebatnya Melaka ketika itu. Kan? So orang pedagang daripada negara Arab akan singgah ke Melaka, disinggah kat Melaka. So daripada situlah pedagang-pedagang itu menyebarkan agama Islam. Kita tahu, kita dah belajar sebelum ni kan, pada zaman dahulu apabila raja masuk Islam, maka rakyatnya semua akan masuk Islam. So ketika itu Raja Melaka kita Sultan Melaka masuk Islam. So semua rakyatnya Melaka ketika itu masuk Islam. So macam tu Islam masuk. Okay? Apa perkara yang penting untuk agama Islam? Percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Okey, Ustaz tanya Fakih Bestari lah. Siapa kelas Bestari kat sini? Apa kelas? Kelas Bestari. Apa ya kelas Bestari? Siapa lima Bestari yang kat tangan? Siapa lima Bestari angkat tangan? Saya tengok nama. Ada nama kat sini. Arif. Muhammad Arif. Bukan Mike, Muhammad Arif. Siti Suraya Ibrahim, ada tak? Arif ada, Arif? Tak ada. Tulis nama tapi tak ada. Okay, seterusnya. Lain. Ainul Mardia ada, Ainul Mardia? Bukan Mike? Tak ada juga. Virus. Ada virus? Virus Amani. Ada? Tak ada. Suara Ustaz dengar ke? Jelas ke? Yang lain? Dengar. Kenapa tak ada yang menyaut Ustaz panggil nama ni? Amal Zailan ada? Ada. Okey, Alhamdulillah ada juga yang menyaut. Okey, baik. Amal Zailan. Okey, Amal bagi tahu Ustaz, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa, Ma? Rukun Islam
Berapa perkara? Lima perkara. Bagus. Okey, yang pertama apa, Amar? Kalau kita kata kita Islam, yang pertama sekali kita kena buat apa? Mengucap 2 kali syahadat. Ya, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, Amar? Solat. Solat. Apa pula? Okey dah. Terima kasih. Okey. Rukun Islam yang 5 perkara itulah. So, mengucap 2 kalimah syahadah. Solat. Lagi. Solat. Apa? Puasa. Lepas tu. Apa lagi? Sampai lupa. Mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu solat 5 waktu sehari semalam. Lepas tu puasa di bulan Ramadan, zakat dan akhir sekali haji. Okay, itu rukun Islam. Rukun iman apa dia? Yang 6 tu lah. Percaya kepada Allah, percaya tu lah. Ada 6. So, Islam, prinsip dia itu. Okay. So, kat sini kita tahu agama Islam masuk melalui pedagang. Okay. Okay, seterusnya kita pergi. Agama yang seterusnya. Okay. Animisma. Animisma. Okey, apa itu animisma? Okey, animisma ni adalah kepercayaan kepada roh. Maknanya dia kepercayaan kepada roh. Yang mana kita akan tengok orang akan menyembah pokok, menyembah sesuatu benda lain. Dia percaya bahawa sesuatu, contoh disembah pokok dan sebagainya itu, dia ada roh yang jaga. Maknanya dia kepercayaan mempercayai kuasa roh itulah. Tu animisma. Okay, sembah dia sembah roh-roh lah. Dan ini adalah kepercayaan terawal, okay, terawal masyarakat di tanah Melayu. Sebelum kedatangan Islam, memang inilah agamanya. Agama yang terawal. Percaya kepada roh-roh. Kan? Okey, baik. Kepercayaan awal masyarakat tanah Melayu. Okey, percaya roh nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Okey. Ini adalah animisma. Kepercayaan roh. Dia percaya kepada roh-roh. Okey, animisma. Okey. Dah tadi yang pertama Islam, yang kedua animisma dan yang ketiga agama Buddha. Okey, agama Buddha. Kalau sekarang ni kita tahu yang menganut agama Buddha ni adalah orang yang berbangsa Cina kan? Cina Buddha. Okey. Okey, apa pula konsep dia? Dibawa melalui aktiviti perdagangan. Sama macam Islam. Sebab tu Ustaz kata masa zaman Kesultanan Melayu Melaka, memang banyak pedagang datang ke Melaka. Dalam masa yang sama dia bawa barang nak jual. Dalam masa yang sama dia bawa agama. Dia nak sebarkan agama masing-masing. Kalau Islam datang, Islam bawa agama Islam. Sebarkan agama Islam. Kalau Buddha sama juga. Dia bawa sekali dengan dia punya agama dan disebarkan agama Buddha. Okey. Ini konsep dia. Jalan 8 lapis mulia. Okey. Memang ini kepercayaan diorang. Dia ada lapisan-lapisan dia. Dia pilih. Dia nak pergi ke lapisan yang mana? Adalah ritual-ritual dia. Adalah kepercayaan dia. So, ini adalah agama Buddha. Okey, seterusnya kita akan pergi. Agama apa lagi yang ada dekat Malaysia? Agama Hindu. Agama Hindu ni kita tengok kebanyakannya adalah orang yang berbahasa India. Kan? Okey. Okay, seterusnya kita nak tengok agama Hindu ni apa? Dibawa macam mana ke tanah Melayu? Dibawa melalui aktiviti perdagangan. Dibawa melalui aktiviti perdagangan. Sama macam tadi. Islam, aktiviti perdagangan. Buddha, aktiviti perdagangan tadi. Dan Hindu pun sama melalui aktiviti perdagangan.
keterangan. Apa dia? Dia punya kepercayaan dia. Kepercayaan kepada kelahiran semula. Dia sangat percaya. Kalau seseorang itu dah mati, dia percaya bahawa akan ada kelahiran semula. Maknanya mungkin dia akan lahir semula dalam tubuh orang lain. Contoh ayah dia mati kan. Contoh ayah dia mati. So dia percaya bahawa ayahnya akan hidup semula tapi di dalam tubuh orang lain. Itu kepercayaan orang Hindu. Kalau abang belajar berkaitan dengan agama-agama ni, memang seronok lah kita belajar berkaitan dengan agama lain ni. Bukan seronok masuk ustaz kita nak ikut dia masuk agama lain. Tapi lagi kita belajar tentang agama-agama lain, lagi kita percaya bahawa agama yang betul adalah agama Islam. Kalau awak belajar, memang akan ada perkara-perkara pelik dalam agama-agama diorang ni yang mana tak masuk akal. Pelik sangat, kan? Okay, so kita dah tahu 4. Yang pertama tadi Islam, yang kedua tadi animisme, yang ketiga Buddha, yang keempat Hindu, dan yang seterusnya adalah agama agama Kristian. Agama Kristian ini, okay? Agama Kristian pun adalah kira agama yang terbesar jugalah ya dalam dunia. Selain daripada Islam, Kristian, satu lagi Yahudi. Tiga ini adalah agama yang terbesar lah kalau diikutkan daripada populasi dunia. Okey, agama Kristian ni apa pula? Okey, wujud selepas kedatangan penjajahan Portugis. Kita belajar sejarah kan, sebelum British datang, Portugis dulu datang. Lepas tu barulah British. So datang British, lepas tu barulah disebarkan agama Kristian. Apa pula kepercayaan agama Kristian ni? Percaya Jesus, anak Tuhan. Yang mana kita tahu Jesus itu adalah Nabi Isa. Bagi kita orang Islam, kepercayaan kita Isa adalah Nabi. Tapi bagi orang Kristian, okay, Isa adalah anak Tuhan. Yang mana orang Kristian ni bagi ustaz secara kesimpulannya, diorang tak pandai matematik. Sebab apa ustaz kata orang Kristian tak pandai matematik? Sebab bagi dia orang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kepercayaan dia percaya pada Trinity, iaitu 3 Tuhan. Ada 3. Trinity ni 3 lah. Tuhan, anak Tuhan, lepas tu Roh Kudus. Apabila ditanya Tuhan itu ada berapa, dia kata 1. Tapi sedangkan kepercayaan dia ada 3. Tu Ustaz kata 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. So memang diorang tak pandai matematik. Sedangkan kita 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Tapi diorang tetap 1. Kalau awak tanya orang Kristian, awak tanyalah semua agama lah. Awak bagi tahu, awak tanyalah semua kawan-kawan yang kalau awak ada kawan yang beragama lain kan. Awak tanya diorang, bila tanya diorang kata Tuhan ada berapa? Tuhan ada 1. Habis tu apa yang disembah tu? Kan? So diorang sendiri pun tak faham konsep Tuhan. Okay? So kata kalau awak lagi belajar tentang agama, lagilah kita yakin bahawa Islam itu adalah agama yang sebenar. Sebab tu bersyukur awak, kita dilahirkan terus mak ayah Islam. Kan? Kesian kepada kawan-kawan kita yang lain di sana, yang kat luar sana, yang mana lahir bukan daripada Islam, nak tunggu hidayah daripada Allah. Okey, baik. Sebelum Ustaz pergi yang seterusnya, Ustaz nak tanya balik. Kita nak tanya siapa yang kita stop sekejap. Sebelum Ustaz pergi yang seterusnya, Ustaz nak tanya Afnan. Afnan, buka mic Afnan.
Okey, Afnan. Okey, Afnan, tadi Ustaz ada terangkan tentang agama-agama yang ada, agama-agama yang awal yang ada di Malaysia. Okey, boleh bagi tahu Ustaz tadi. Ada 5 agama yang ada. Yang pertama agama apa, Afnan? Bukanlah mic. Mic tu tutup balik tu. Buka balik. Ha. Yang pertama agama apa, Afnan, tadi Ustaz cerita? Agama apa yang pertama? Bah, diam terus. Agama apa tadi? Tak dengar? Agama Islam. Agama Islam. Yang kedua agama apa? Uh, uh, uh. Okey, okey, siapa nak tolong Afnan? Angkat tangan. Okey, Alia Amani. Afnan tutup mic. Okey. Animisme. Yang pertama tadi Islam, yang kedua animisme, yang ketiga apa, Alia Amani? Agama Buddha. Buddha. Yang keempat Agama Hindu. agama Hindu. Yang kelima Agama Kristian. agama Kristian. So ada 5 agama yang terbesar lah. Bukan, ada 5 agama yang ada di Malaysia. Okey, yang mana kebanyakannya yang masuk melalui perdagangan. Perdagangan ni apa, Ustaz? Perdagangan ni maksudnya pedagang lah, jual beli dan sebagainya. Tutup mic. Okay. Okay, baik. So kita nak pergi yang seterusnya. Okay. Okay, sekejap ya. Saya buka. Lambat pula. Okay, so kita nak pergi seterusnya. Sekejap ya, saya buka besarkan sikit. Okay, so kita dah belajar berkaitan dengan benda-benda tadi tu. Okay. Agama yang terdapat di Malaysia, agama Islam, animisme, Buddha, Hindu dan Kristian. Okay. Persoalannya, ada lagi tak agama-agama ni sekarang? Agama-agama ni ada lagi tak sekarang? Ada. Okay, masih ada. Okay, kat mana ni? Kalau ada Ustaz tak pernah tengok pun. Okay. Okay, agama animisme masih diamalkan sehingga kejap. Muka surat berapa? Masih lagi kat muka surat 18. Okay, masih lagi dekat muka surat 18. Okay, agama animisme masih diamalkan sehingga kini. Agama animisme ni kalau awak tengok banyak lagi berada di Sabah dan Sarawak lah, yang etnik tu kan, orang asli dan sebagainya kan. Mereka masih lagi mengamalkan animisme, percaya kepada roh, kepercayaan roh nenek moyang mereka. Masih ada lagi. Okey. Agama lain pula, Islam, Hindu dan Buddha. Okey. Buddha dan Islam agama kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam mewujudkan masyarakat yang menganuti berbagai agama di tanah Melayu. So kedatangan agama-agama itulah yang kita ada sekarang ni. Malaysia ni adalah agama yang ada banyak sangat agama, banyak sangat kaum. Kita tahu zaman penjajah dulu kan, penjajah British bawa masuk orang Cina ke tanah Melayu, bawa masuk orang-orang India dalam tanah Melayu. So dekat situ wujudnya pelbagai bangsa dan pelbagai agama. Okey, kedatangan penjajahan Portugis, Belanda, British pula membawa agama Kristian. Bila Kristian datang apabila penjajahan Portugis, Belanda dan British. Kalau kita tengok pada sejarah, Ustaz nak suruh awak berfikirlah kan. Kalau awak tengok kepada sejarah, orang British kata, orang Portugis kata, orang Belanda kata datang
menjajah tanah Melayu untuk mendapatkan rempah. Logik tak logik? Mana ada orang putih makan rempah? Tak ada. Awak tengok sekarang orang ada tak orang putih, orang Inggeris, orang-orang barat sana makan rempah? Tak ada. Itu hanya alasan sahaja. Dia kata nak dapatkan rempah dan sebagainya. Tak logik. Sebenarnya mereka datang ke tanah Melayu adalah untuk menyebarkan agama dia. Memang dia nak sebarkan agama dia, dalam masa yang sama dia nak lemahkan. Sebab masa itu Melaka adalah salah satu pusat ataupun salah satu negara Islam yang sangat kuat. Kita jangan tak tahu Islam kerajaan Melayu Melaka itu sama kuatnya ataupun dia punya kehebatan dia sehinggalah kerajaan Turki Uthmaniyah pun memberikan penghargaan kepada kerajaan Turki Uthmaniyah. Kalau awak belajar tentang sejarah-sejarah Islam, macam mana Islam tu berkembang daripada zaman Abbasiyah, zaman Uthmaniyah. Zaman Uthmaniyah ni besar tau. Zaman Islam Turki Uthmaniyah ni, Islam pegang 2/3 dunia. 2/3 dunia ni Islam pegang masa zaman Turki Uthmaniyah. Kan? Tapi disebabkan perkara-perkara tertentulah, awak belajar nanti Turki Uthmaniyah jatuh. Bila Turki Uthmaniyah jatuh, Melaka jatuh, semua habis. Sampai sekarang lah kita tak ada negara pemimpin kita panggil sebagai khalifah, tak ada dah sampai sekarang. Melaka jangan kita tak tahu, Melaka bukan biasa-biasa. Melaka adalah negara Islam ni, kita macam pusat Islam yang sangat kuat. Lepas tu kedatangan Kristian bila masuk? Bila penjajahan Portugis, Belanda dan British, dan sehingga sekarang masih ada lagi orang yang beragama Kristian di Malaysia. Okey, baik, seterusnya kita nak pergi. Setakat ni faham? Kalau faham sila type faham di chat. Faham. Kalau tak faham pun type tak faham. Faham. Baik, berapa orang je tulis faham ni? Okay, alhamdulillah. Faham. So kita dah tahu dua benda. Yang pertama tadi, apa agama-agama yang ada di tanah Melayu. Dan seterusnya, ada lagi tak agama-agama tersebut sehingga hari ini. Okey, baik, kita nak pergi yang seterusnya, muka surat 19. Buku teks awak, muka surat 19, kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Macam mana Islam itu masuk ataupun datang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Awak boleh tengok muka surat 19. Okey, macam mana? Okey, kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, apa dia? Penemuan batu bersurat di negeri Terengganu dan negeri Sembilan membuktikan kewujudan agama Islam di tanah Melayu sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Agama Islam mula tersebar. Kita tengok ya dalam slide Ustaz ni, ini adalah gambar batu bersurat di Terengganu. Okay, pada batu bersurat itu bertarikh 1303, ditemukan di Sungai Terasat, Kuala Berang, membuktikan kedatangan agama Islam ke tanah Melayu. Nampak tu tulisan Jawi. Dekat situ tertulisnya tulisan Jawi. So nak bagi tahu bahawa Islam ini agama Islam pada tahun 1303
memang Islam dah berada di tanah Melayu. Mungkin lebih awal lagi. Okay. Itu bukti yang pertama. Okey, bukti yang kedua. Apa dia? Okay, bukti yang kedua tu dah dalam buku teks awak tu. Batu bersurat ditemukan di Pengkalan Kempas Negeri Sembilan. Okay, bertarikh 1467 membuktikan kewujudan agama Islam di Negeri Sembilan. Tadi dekat Terengganu. Lepas tu dekat Negeri Sembilan. So ini adalah bukti-buktinya, okay, bahawa Islam itu datang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bukan 1303 tu baru masuk. 1303 tu orang di tanah Melayu dah pandai tulis tulis Jawi. So bermakna nak belajar tulisan Jawi bukannya tahun tu boleh pandai. Sebab sebelum ni orang tanah Melayu bukan tulisan Jawi, dia ada tulisan lain. Ustaz lupa tulisan apa. Tulisan rencong tak silap Ustaz. Ada punya tulisan dia. Okay? Sebelum kedatangan Islam, tulisan di tanah Melayu ni orang tulis rencong. Nama dia tulisan rencong tu Ustaz lupa. Okay? Tapi pada tahun 1303 ini orang di tanah Melayu dah pandai tulis Jawi. Bermakna daripada sebelum itu lagi. Okey, itu bukti-buktinya Islam itu masuk. Okey, seterusnya. Okey, penemuan batu bersurat bukti kewujudan agama Islam di tanah Melayu, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, disebarkan. Maknanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lah, dia masuk. Okey, seterusnya. Okey, faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Muka surat 20. Okey. Dapat buka muka surat 20. Okey, yang pertama, Melaka pusat perdagangan maritim yang terkenal pada abad ke-15. Maksud kat tadi, Melaka ni adalah pusat perdagangan maritim. Apa maksud maritim? Maritim ada dekat dalam buku teks awak tu. Maritim apa dia? Maritim maksudnya terletak ataupun berdekatan dengan laut. Macam pelabuhan lah pusat kan. Maknanya pelabuhan yang terkenal pada abad ke-15. Tu Ustaz cakap tadi, awak nak pergi mana pun, daripada mana pun, Melaka ni adalah tempat yang paling strategik untuk berhenti dan berdagang. Memang ramai daripada banyak negara akan confirm akan berhenti di Melaka. Memang sangat-sangat popular. Kalau belajar sejarah dulu, disampaikan, Ustaz tak ingat siapa, dia tak dekat Pulau Pinang. Masa tu dekat Pulau Pinang pun nak buat juga pelabuhan. Dia buat juga pelabuhan yang lagi cantik, lagi mewah kan. Tapi orang tak nak berhenti dekat Pulau Pinang. Orang tetap akan berhenti di Melaka. Okey. Yang pertama, awak tengok dalam buku teks Awak tengok dalam buku teks. Pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan interport. Interport tu apa? Tempat yang menjadi pusat penerimaan barang dagangan dan dari luar negara, dan kemudian barang dagangan itu dihantar ke negara lain. Maknanya interport lah. Itu maksudnya interport. Yang merupakan destinasi persinggahan pedagang Islam dan perdagangan bukan Islam. Kedatangan Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka didorong pada beberapa faktor. Apa dia faktor dia? Yang pertama, peranan. Yang peranan pedagang Islam. Pedagang Islam dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Terdapat perdagangan yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam pada penduduk tempatan.
Maknanya pedagang itu datang bukan sebagai businessman sahaja. Bukan sekadar untuk menjual barang, meletakkan barang sahaja. Okay? Zaman dulu Islam itu hebat sebab pada mulanya pada zaman Nabi, zaman sahabat, Islam itu berkembang menggunakan pedang. Apa maksud pedang? Perang. Islam berkembang perang sana perang sini kan. Tapi bila dah menganjak dah sampai satu tahap, difikirkan bahawa perang adalah bukan salah satu jalan dakwah, maka dia berkembang ke satu tahap yang lain, iaitu secara perdagangan. Dalam masa berdagang, mereka juga menyampaikan dakwah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada itu, pedagang-pedagang yang datang kat situ kahwin dengan orang Melaka. Bila dah kahwin, dah duduk situ, maka dia berkembanglah kan. Bila pedagang tu kahwin dengan isterinya adalah orang Melaka, so automatik isterinya akan masuk Islam. Dan lepas tu bila lahir anak, so Islam, so berkembang, maka ramailah orang Islam kan. Okey, itu yang pertama, peranan pedagang. Okey, yang kedua, peranan ulama pula. Okey, menurut hikayat Raja-Raja Pasai, kalau awak baca tentang hikayat Raja-Raja Pasai ni best. Ustaz selalu dengar, Ustaz tak baca, tapi Ustaz selalu dengar lah orang bercerita tentang hikayat Raja-Raja Pasai. Memang cerita dia sangat best. Agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Okay, dalam buku ni, dalam hikayat ni dia bagi tahu agama Islam disebar oleh ulama dari Mekah. Mekah tau. Yang bernama Syekh Abdul Aziz. Ulama ini mengislamkan raja, pembesar dan rakyat. Memang menjadi tradisi apabila raja masuk Islam, maka semua rakyat perlu masuk Islam. Memang tradisinya seperti itu. Okay? So, siapa nama Syekh yang menyebarkan Islam di Melaka? Syekh Abdul Aziz. Datang daripada mana? Ia Mekah. Itu peranan ulama. Selain daripada pedagang itu sendiri yang berdakwah, ulama sendiri turun ke Melaka. Seterusnya, yang ketiga adalah peranan sultan. Perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk Islam. Sebab tu cakap tadi, kan? Salah satu cara agama Islam itu tersebar adalah melalui perkahwinan. Dia dah kahwin dengan puteri Raja Pasai, yang mana Raja Pasai ini adalah puteri dia adalah Islam. So dia kahwin, so kena peluk Islam. Kan? Okey, seterusnya, apabila baginda memeluk Islam, rakyat Melaka turut memeluk agama Islam. Tradisinya seperti itu. Maknanya raja peluk Islam, rakyat pun akan peluk Islam. Sebab pada zaman kesultanan, pada zaman-zaman dahulu nenek moyang kita ni, sangat mentaati raja. Sangat sayang pada raja. Okay, so ada 3 faktor. Okay, 3 faktor kedatangan Islam. Yang pertama, peranan pedagang. Orang datang berdagang dalam masa yang sama berdakwah. Yang kedua, peranan ulama. Ulama sendiri yang turun ke Melaka untuk sebarkan. Dan yang ketiga, peranan sultan melalui perkahwinan. Okay, so ada 3 faktor lah. Dah pukul 9 lebih lah. Tak sedar Ustaz. Okay, baik. Sekarang ni, faham faktor kedatangan agama Islam. Okey, kalau faham sila type hebat dekat chat. Hebat. Tak suruh type hebat, dia type faham. Hebat.
Okey, alhamdulillah. Okay, semua anak-anak murid Ustaz hebat. Okay. Okay, so itu adalah peranan kedatangan Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, baik. Ada soalan? Siapa nak tanya soalan? Okay, Ustaz buka. Siapa nak tanya soalan? Sebelum Ustaz pergi yang seterusnya. Ustaz, Ya. kenapa agama animisme disembah roh? Kenapa agama animisme disembah roh? Okey, terima kasih. Okay, hebat soalan tu kan. Kenapa agama animisme itu menyembah roh? Okey, baik. Okey, bila dikatakan dengan agama, okey, apa itu agama? Agama adalah kepercayaan. Okey, pada ketika itu Islam belum sampai. Okay, Islam belum sampai lagi ke tanah Melayu. Agama-agama lain, kepercayaan lain tak sampai lagi. Okay, so manusia, dia punya fitrah dia akan mencari, memang manusia dia akan mencari Tuhan. Macam mana nak cari Tuhan? Secara logiknya mereka akan tengok apa yang berada di depan mata. Okay, mungkin pada ketika itu kepercayaan mereka adalah percaya bahawa roh itu mempunyai Siapa yang buka mic tu? Betul? Okay, mungkin pada ketika itu, ketika sebelum tiada agama lagi, mereka percaya bahawa roh itu mempunyai kuasa. Awak tahu tak, jin-jin semua itu adalah salah satu daripada roh. Kan, bagi mereka roh, sebab kita tahu jin itu tidak boleh nampak. Mungkin bagi mereka dengan bantuan jin itu, mereka percaya bahawa itu adalah Tuhan mereka. Islam belum sampai. So pada masa itu, pada keadaan itu, mungkin kepercayaan roh itu adalah lebih dekat dengan mereka. Sebab tu kita panggil animisme. Animisme ni bukannya baru. Kan, animisme ni benda-benda lama. Dia tak sembah roh, kadang-kadang dia menyandarkan roh itu kepada sesuatu. Kita tahu pada zaman jahiliah pun, pada zaman jahiliah sebelum Nabi lahir, orang menyembah berhala. Menyembah berhala yang mana dia menyandarkan bahawa ada satu kuasa pada berhala tersebut. Sebab itu kita panggil dia animisme. Tapi bila Islam datang, Islam clear kan, bagi tahu bahawa animisme itu tidak betul, bahawa kita perlu percaya pada Allah yang satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Salah, katakan Allah itu Esa. Satu dengan Esa lain. Satu boleh bahagi lagi. Satu boleh bahagi dua, boleh bahagi tiga, boleh bahagi empat. Tapi Esa tak boleh bahagi dah. So katakan Allah itu satu. Okay, terima kasih. Itu soalan dia. Masa sangat mencemburui kita. Okay, kita laju sikit. Okay, perundangan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mana dapatnya undang-undang tu? Okay, apa sumber perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Okay, terdapat dua sumber perundangan di Melaka. Okay, yang pertama hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Ini dia punya hukum. Dia punya sumber-sumber dia tak lain tak bukanlah, dua sumber ni adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. So dia wujudkan satu dipanggil hukum kanun, macam undang-undang lah. Dia ada hukum kanun Melaka, yang mana dalam hukum kanun Melaka ni, awak tengok dalam buku teks, hukum kanun Melaka ada 44 pasal yang berkaitan dengan hak istimewa dan tanggungjawab Raja Pembesar. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Maknanya ada undang-undang jenayah kat sini. Undang-undang jenayah dia sama macam kita belajar, kalau mencuri apa hukum dia, kalau berzina apa hukum dia. Undang-undang ini mewujudkan keamanan dan keselamatan
rakyat di negeri Melaka. Okey. So ini undang-undang terpakai kepada semua rakyat di Melaka. Okey, yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka ada 25 fasal yang berkaitan dengan peraturan di laut. Tata cara niaga dan jual beli. Inilah salah satu-satunya undang-undang yang ada yang berkaitan dengan laut. Kalau sekarang awak nak buat hal, awak nak buat sesuatu kesalahan jenayah, kalau undang-undang yang ada sekarang, kalau awak buat kesalahan di laut, kita tak boleh disabitkan kesalahan sebab tak ada undang-undang di laut. Tapi zaman Melaka bijak. Tapi masa Melaka dulu, kita tahu pada zaman Melaka itu adalah transportation dia ataupun kemudahan pengangkutan yang utama pada zaman itu. So memanglah dia kena buat undang-undang Laut Melaka. So kalau buat kesalahan dekat laut pun kena juga hukuman. Okey. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Okey. Undang-undang ini melancarkan aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang untuk datang ke Melaka. So bila laut selamat, bila tak ada jenayah di lautan, kita tahu lanun dan sebagainya kan. Kalau kat laut ni yang jahat lanun lah. Bila lanun tak boleh bermaharaja lela, so pedagang yang datang rasa selamat lah nak datang ke Melaka. So bagi mereka, Melaka adalah tempat yang selamat. So lagi selamat, lagi ramai orang nak datang. Okey, seterusnya, kedatangan agama Islam ke tanah Melayu membuktikan dengan penemuan arkeologi. Perkembangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pula membawa perubahan dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat seperti sistem beraja, perundangan dan pendidikan. So sistem beraja berubah. Daripada sebelum ni raja berhak buat apa saja. Tak kira lah benda tu baik, benda tu buruk, raja boleh buat apa yang dia nak. Dengan kedatangan Islam, Islam bagi tahu mana yang boleh buat, mana yang tak boleh buat, mana yang dosa dan mana yang haram. Okey. Seterusnya, sempat tak Ustaz masuk? Ni lah tadi, tadi ada 24 pasal, ada 25 pasal kan. Berkaitan dengan apa semua ada dalam buku awak. Okey. Saya rasa sampai situ dulu. Okey. Sampai dulu. Okey. So secara kita dah berhenti sehingga muka surat 21. So Ustaz tak sempat nak pergi sampai habis ni. Tak apalah, nanti Ustaz akan minggu depan kita akan sambung. Sekejap ya. Okey, so kesimpulannya. Kesimpulannya hari ini kita belajar berkaitan dengan agama Islam. Macam mana agama Islam itu masuk ke tanah Melayu, apa sebab-sebab dia, apa aspek-aspek dia. Kena tahu. Dan apa bukti kemasukan, apa bukti-bukti arkeologi. Batu bersurat tadi itulah. Kedatangan Islam. Dan pada masa yang sama kita tahu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, apa dia sumber perundangan. Perundangan Islam pada ketika itu, iaitu hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. So itu kesimpulannya, dan insya-Allah nanti Ustaz akan beri latihan dan awak boleh buat latihan. Okey, kat sini ada Diaul Haq ada. Diaul Haq. Ya Ustaz. Diaul Haq, awak jangan keluar selagi Ustaz tak bagi awak keluar. Habis ni Ustaz nak cakap dengan awak sekejap. Boleh Diaul Haq? Boleh. Okey, baik. Okey, yang lain itu saja. Ada soalan? Ada soalan lain? Ustaz buka soalan. Kalau tak ada, kita habiskan kelas kita.
Soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau tak ada, kita akan jumpa lagi minggu depan. Okey. Kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hak. Okay. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Salam Ustaz. Terima kasih. Sama-sama.